إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagi kata dia, telah mendahului situ oleh anwarul hukama akan perkataan mereka itu. Maka sekira-kira sampai anwarnya, sampailah takbirnya. Maka di mana hai saudara yang telah sampai kepadanya nur orang yang arif, maka tiada terang, dan di mana yang ditanam yang menumbuhkan dia perkataan orang yang wasil, orang yang sampai hadrat Allah Ta'ala, maka tiada berdaun. Maka lazimkan olehmu dengan mengikut akan perkataan mereka itu dan mengikut dengan perbuatan mereka itu, dan kasatkan olehmu akan mereka itu pada tiap-tiap tempat, dan rendahkan dirimu dan hinakan akan diri bagi tiap-tiap orang yang engkau sangka mana berkilat cahaya maqamul ihsan. Maka bahawasanya segala kaum ini mereka meramaikan dengan mereka itu, dan tiada sunyi daripada mereka itu hingga hari kiamat. Dan kerana inilah dikatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 tempat. Ditaruhkan redha-Nya dalam taatnya, jangan kamu hinakan akan taat, dan ditaruhkan murka-Nya dalam maksiat, jangan kamu mudahkan maksiat, dan ditaruhkan wilayah di dalam hati hamba-Nya, jangan engkau hinakan seorang. Kebaikan i'tikadmu pada tiap-tiap seorang nasaya engkau dapat pintu yang menyampaikan Tuhan yang fardul ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka bila engkau dapat dengan bendaraan ini, tercapailah engkau akan maqamul ihsan, dan hilanglah pada hati engkau daripada segala akuan. Sambungan matan dulu. Dan lagi katanya telah mendahului oleh anwarul hukama, para aulia punya nur, ya, nur ma'rifat ini mendahului daripada perkataan mereka. Dan siapa yang duduk dengan arif billah dia tahu lalu, ya, ini sebenarnya daripada khususnya yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada arif billah. Ya, dia punya nur, kekuatan dia dengan Allah Ta'ala tadi, ma'rifat dia dengan Tuhan tu kita akan rasakan, ya. Kita tengok aja wajah dia, hati kita boleh tertarik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dalam hadis Rasulullah SAW, khiyarukum man zakkarakum billahi wa zadakum fil ilmi man.
Khiyarukum mana orang yang terpilih di kalangan kamu. Siapa dia? Man zakkarakum billahi ru'yatuh. Mereka yang mana kamu jadi ingat kepada Allah Ta'ala oleh kerana melihat wajah dia. Ini murabbi. Ya, yang sampai syarat itu sebagai mursyid di utara. Kita tengok wajah dia, hati kita ada karen Tuhan. Dia panggil nur. Nur di tadi itu lebih dahulu, mendahului pada perkataannya. Kita mengaji dah ada 2-3 orang antaranya macam al-alim al-allamah waliyu syahir Sayyid Syekh Sayyid Abdul Rashid radhiyallahu anhu di antara. Dia kalau naik masjid dan disuruh ilmu dia dipijak tangga masjid, anak murid dalam berjazbah. Ini benda payah cerita tentang manzak-zak komandan biasa pun dia tu. Dia berasa dirasa. Ibu masuk sana tam karun di dalam kuat jazbah dan tarikan. Ini makna arif billah. Sebab kedudukan dia sentiasa hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia punya nur lebih dahulu daripada perkataan. Kita bercakap dah banyak, nur tak ada lagi. Sengaja menceramah, ya orang tak ada tarikan. Dia orang tengok dia pop ini khususiah di kalangan orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan hukama. Kemana para awliya. Sampai nur itu sampailah takbirnya. Jadi apa yang dicakap itu memang duduk betul dalam hati kita, sebiji masuk. Sebab dia bercakap dengan nur Allah. Dan di mana hai saudaraku yang telah sampai kepadanya nur orang yang arif, maka tiada terang. Jawab dia mesti terang. Nur arif bila sampai pak memang terang. Ya, terang, dia punya perbahasan terang Allah. Kalau di Kelantan seorang kita mengaji nak Tuan Gwaji Abdul Rahman Pokar baru. Dia kalau baca hikam ni tuan 3 bagi 1 jam dia. Ya. Dia pernah tarik dia punya bahasan kita nampak dunia ni kosong tak faham lagi. Ini dahsyat, ya. Tarik betul nampak kebesaran keagungan Tuhan itu maha dahsyat. Dia punya huraian, dia cakap sebiji. Tengok muka dia, kita dah senyum di hati. Tertarikkan dia orang yang punya nur, ya, akan terjepakkan. Maka tiada terang. Dan di mana yang ditanam, yang menumbuhkan dia perkataan orang yang wasil. Dan di mana yang ditanam, yang menumbuhkan dia perkataan orang yang wasil, maka tiada berdaun. Jawab dia, mesti berdaun pohon. Maknanya ditanam saja dia akan hidup subur. Maksudnya perkataan arif billah ni membawa kepada kesuburan, ya, makrifat seseorang dengan Allah Taala. Perkataan golongan wasil, wasilin ila Allah. Itu orang yang duduk dalam maqamul ihsan. Maka lazimkan olehmu, oleh kerana itu kedudukan dia, maka lazimkan olehmu dengan mengikut akan perkataan mereka. Ya, sebab perkataan mereka ni perkataan yang hebat-hebat betul. Yang ada kawalan daripada Allah Subhanahu wa taala. La yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Itu hadis sampai akhir. Biasalah hamba tadi mendampingkan diri kepada itu dengan nawafil sehinggalah aku kasih, bila aku kasih dia, akulah pendengar yang mendengar dengan aku. Maknanya dia mendengar dengan kawalan Allah Subhanahu wa taala, cakapan yang dipandu oleh nur hidayah pimpinan Allah Subhanahu wa taala. Guru macam ni yang disuruh cari. Talabu syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabir ulama. Dalam Ihya disebut oleh Al-Ghazali, Hujatul Islam, Al-Imam Ghazali kata sallallahu sirra. Maka lazimkan olehmu dengan mengikut akan perkataan mereka itu dan mengikut dengan perbuatannya mereka itu, dan fasadkan olehmu akan mereka pada tiap-tiap tempat. Sentiasa maknanya kita berdamping maknanya dengan awliya illah, panggil arif billah, atau golongan orang yang siddiq hati dengan Tuhan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ini antara golongan siddiq
Ya, yang makrifat tinggi dengan Allah SWT. Allah. Dan rendahkan dirimu dan hinakan dia diri kita tadi itu. Mana tawadhu dah. Berkhidmatlah dengan orang-orang yang seumpamanya arif billah. Ya, bagi tiap-tiap orang yang engkau sangka berkilat cahaya maqam ihsan. Apabila tanda dia ada, ya, alamat-alamat dia, kalau murabbi mursyid tu ada tanda-tanda 6 sifat dia di antara ulama Quraisy. Bila ada benda tu betul yakinlah, maka pegang betul-betul. Ya, maka bahawasanya segala kaum, segala makhluk itu meramaikan dengan mereka itu. Dia merhakikan dia. Bukan sekadar manusia berakal kan. Dan tak berakal binatang pun menghormatkan dia. Dia mandi dekat sungai, buaya timbul kawal dia. Allah, banyak cerita para awliya dan ini karamatun awliya. Man khafa Allah khafahu kullu syai'. Siapa yang menjadi membentuk ketakwaan dia betul-betul dengan Tuhan, zahir dan batin dia, Tuhan pusing dan balik sebagai satu kemuliaan bagi dia. Khafahu kullu syai'. Turun kepada dia oleh segala sesuatu. Dan tiada sunyi daripada mereka itu dengan hingga hari kiamat. Dan tiada sunyi dari mereka itu hingga hari kiamat. Ya, maknanya apa? Kehebatan mereka sampai akhir zaman. Kerana inilah dikatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara tadi. Iaitulah ditaruhkan redha dalam taat. Mana nak cari redha Tuhan dalam taat? Siapa mengerjakan taat, dapatlah dia keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan kamu hina akan taat. Walaupun sikit taat tu maknanya jangan dihina, buat walaupun sikit. Sebab dalam tu ada redha Tuhan. Maka redha Tuhan tu besar. Wa ridwanu minallahi akbar. Redaan dari Tuhan tu yang paling besar. Dan ditaruhkan murka dalam maksiat. Dan jangan kamu mudahkan maksiat. Walaupun kecil jangan buat. Sebab dalam maksiat tu ada racun. Apa dia? Murka Allah Ta'ala. Jangan hampir. Dan ditaruhkan wilayah makam kualian tu di dalam hati hambanya. Maknanya makrifat, ya, yang khassah ni dicetakkan dalam batin hati. Oleh kerana hati kita tak tahu, maka jangan kamu hinakan sesuatu. Yang kita hina, takut orang yang kita hina pandai kan, rupa dia ni orang yang martabat tinggi di sisi Allah. Dalam batin dia ada wilayah, di mana ada makam kualian. Ini baik dijaga. Banyak dewan terkena di sini. Ingatkan orang biasa dan rupanya aulia. Dia ada jenis aulia 3 kategori. Ada yang aulia ni tuan buka semua orang kenal dia. Ya, macam wali-wali besar, Syekh Sidi Ahmad Al-Badawi, ya, Sidi Ahmad Idris, Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya. Ada di kalangan mereka saja. Orang lain tak kenal. Ada satu lagi dia dengan Tuhan, orang lain tak kenal. Ini lagi bahaya. Ya. Wali-wali yang tak kenal dia dengan Allah Ta'ala. Ya. Sehingga berlaku di selatan Iraq, di Basrah, seorang syekh besar, wali besar, Syekh Abdul Aziz, kita mengajar di Masjid Basrah. Orang ramai, dia ulama besar dan wali besar. Di tengah belajar tu ada seorang tengah mengajar, ada seorang muda duduk kat luar. Duduk tunggu. Nabi Khidir AS datang dalam majlis. Dia tepuk punya pemuda tu. Hei pemuda, masuk. Ya Fatan. Masuk dia, kau duduk luar awak apa? Tu Syekh Abdul Aziz tengah mengajar dia. Dia kata, macam mana aku nak menghadap pada Syekh Abdul Aziz sedangkan aku sedang menghadap Al-Aziz. Untuk beranjak Nabi Khidir. Nabi dia kata, wah, ada wali lagi aku tak kenal. Menandakan ada 3 kategori, 3 kumpulan. Yang Tuhan buka semua orang kenal. Dan satu golongan kedua dia sama dia je. Dan yang ketiga dia dengan Tuhan ni. Tuhan tutup terus dia seorang jahat tak kenal. Dan dia minta minat orang kenal. Yang suka nak seorang kenal tu kawali. Terunjuk wali. Suka sangat mendakwa tu dakwa macam dia wali. Padahal ni kan wali, bentuk wali. Wali ni dia tutup. Dia tak minat orang kenal dia. Ya, sebab bila orang dah banyak kenal kita tu mengganggu kelazatan hubungan dengan Tuhan.
Ya, bila kita banyak dah glamour dah apa ni, kacau. Ya, kalau itu kasar lari ke situ, maka kemanisan tawajuh ke Tuhan itu akan terbatal. Bila hati kita dah mudah menghadap kepada makhluk. Sebab tu jangan beri hati kita pada makhluk. Hati kita beri pada Tuhan. Jasad tak apa. Jasad bersama makhluk tak apa. Ya, kita bertolong bantu kerja kebajikan itu tak apa. Hati jangan. Hati beri pada dia. Ya, maka hati orang tak tahu. Hati tu orang tak kenal. Kadang mengingat dia bersama kita, tapi hati dia dengan Tuhan. Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, seorang daripada wali besar, 40 tahun dia mengajar anak murid dia kata, menyangka muridku aku berhadap pada dia, padahal batin aku tidak. Zahir saja aku mengajar dia, hatiku sentiasa dengan kekasih, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Abatu jismi man arada julusi wa habibu qalbi fil fuadi anis. Sengaja daripada kalam Antum Adawiyah. Maka jangan kamu hinakan seorang, maka baik olehmu akan iktikad pada tiap-tiap seorang. Siapa saja kita pandang, kita rasa dia terlebih baik daripada kita. Itu kaedah dia. Sangka baik dengan dia. Ya. Ulama besar di Mekah tuan guru saya cerita sampai 3-4 hari tadi baca kitab. Dia mengajar Masjidil Haram, bukan jalan orang nak mengajar Masjidil Haram. Dia satu hari dia berjalan, dia tengok orang tu berkubang dalam lumpur. Kalau kita nak kira logik akal, kita pandang pasir mana ada kubang. Tapi tuan test dia nampak wang hitam. Dia pun terlintas hati je. Ish, ni wang gila mana. Dia pun buka kitab, macam orang butuh huruf, langsung untuk dia baca. Jam 3 hari dia kena. Lalu dia pergi jumpa Sayyid Syekh Syafi'i. Guru bagi guru kita, Syekh wali besar di Mekah. Di lain Sidi Ibrahim Ar-Rashidi radhiyallahu anhu. Antara kat hamba dia. Dia kata kau ni ada kes dengan orang atas ni, wali-wali buang. Cuba kau ingat balik. Oh, dia kata betul lah, tu wali tu. Yang kau nampak tu, Tuan uji kau pandangan tu wali Allah. Balik kau istighfar banyak-banyak, buat zikir dan baca Quran dan sembahyang, hadiah kat dia balik. Mudah-mudahan maknanya lepas dah perkara. Dia buat alhamdulillah. 3 hari lepas dia. Sangkut ulama besar. Dia terlintas hati, bukan cakap mulut, terlintas sap. Tuan kenakan dia. Sebab hati kita kena jaga. Kalau jumpa fuqaha, kita jaga lisan. Kalau jumpa para awliya, jaga hati. Nasaya engkau dapat mana pintu yang menyampaikan Tuhan yang fardul ahad, as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iaitu kau dapat akan Allah Ta'ala yang tunggal, yang menjadi tempat tumpuan, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada baginya tandingan dan maknanya bandingan suatu pun. Kehebatan Allah Ta'ala. Habis. Maka apabila engkau dapat dengan bandaraan ini, terbukalah pintu ma'rifat, tercapailah engkau akan maqamul ihsan. Duduk makam ihsan, maka dalam istilah sufi dipanggil orang itu masuk golongan wasilina ila Allah. Dan hilanglah pada hati engkau daripada segala akwan. Ini persoalan. Sebab kita sekarang ni masalah kita lemas. Ya, lemas dengan apa? Lemas dengan akwan, dengan makhluk. Makhluk dalam kepala kita. Ya. Sebab kita tak dapat makrifat sebenar dengan Tuhan. Lemas, kepai-kepai. Asyik fikir dalam kepala kita makhluk, Tuhan tak nampak. Ini masalah. Jadi bila hati tadi sudah hilang pada hati engkau daripada segala akwan, bersih batin hati kita daripada beriktimat, bersandar, bergantung, kasih, ikat dengan makhluk, ketika itu Tuhan berikan berbagai-bagai futuhat. Seperti kata Syekh radhiyallahu an, iza zaharal haqq lam yabqa ma'ahu ghaib. Apabila nyata hak, iza zaharal haqq, bila telah terjadi nyata betul makrifat akan al-haq ta'ala, tiada tinggal sertanya yang lain. Bermakna kalau ada tinggal lagi dah hati benda lain, mana dia belum tahqiq dalam makrifat. Kalau dah tahqiq, habis yang lain habis. Hilang, lapang selapang-lapang. Hati dia bermanja, bersedap, berseronok dengan kekasihnya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang telah mengisyarat syekh dengan dia kepada sehingga sampai orang yang salik, orang yang berjalan jalan kerohanian. Bila dah talaki pada mursyid dengan adab sudah berjalan riyadhah mujahadah, bila dia terbuka hijab, terbuka disampaikan. Dan ialah sehingga yang dikendaki segala arifin, orang yang arif. Iaitulah maqamul fana, yang menghimpunkan padanya segala rusumin aqwan.
Ya, maqamul fana. Fana itu mana antabdu azamatillah. Bahwa terserlah maknanya kebesaran keagungan Tuhan, yang lain habis hilang. Ya. Segala rusum, segala adat manusia biasa, akuan makhluk hilang. Dan hilangkan ilmu dan maklum. Ya, hilang segala ilmu dan maklum, maka tiada tinggal padanya melainkan Al-Hayyul Qayyum. Oh, dahsyat dengan kalam. Selagi tak hilang, selagi telah tak jadi hamba betul dengan Tuhan. Nak merdeka dengan makhluk ni kena hilang habis. Bahawa hati kita merdeka dengan makhluk, tertambat dengan Tuhan. Kalau tidak tertambat dengan makhluk, ya, maknanya jauh dari Tuhan. Masalah. Kena buang habis. Kamu nak merdeka, kita kata dengan hamba kita bayar 2,000. Dia bayar RM1,999. Merdeka lah. RM1 lagi ada. RM1 untuk dia. Kena bayar habis sus. Baru dia merdeka betul. Makam hur. Ya. Maka merdeka. Mana merdeka hati daripada ditambat oleh makhluk. Ini satu nikmat besar. Baru seorang tu boleh pergi berjalan lancar menuju ke hadirat Allah Subhanahu. Allah. Lepas tu dia suruh kita zikir kuat. Zikir ni supaya kita nampak kebesaran Tuhan. Bila kebesaran Tuhan dah menguasai dalam hati seorang, yang lain hilang, dia keluar. Ya. Bila kebesaran Tuhan tak betul duduk dalam hati kita, tak subur, yang lain kacau, dia masuk. Itu yang kacau. Dia nak betul-betul suburkan tawajuh kepada kebesaran, keazamah, kebesaran Allah Ta'ala. Maka adalah matahari siang hari itu, apabila nyata tiada tinggal dilihat segala bintang, demikian lagi apabila naik terang matahari makrifat, maka hilang segala asar yang kauniyah. Ya, bila naik asalnya matahari makrifat, maka hilanglah segala asar kauniyah. Maksudnya selagi bintang berkelip, bermakna matahari belum terbit lah. Selagi bintang berkelip, bermakna matahari belum terbit. Kalau matahari dah terbit, bintang dah tak nampak. Mana cahaya makrifat dah terbuka, pandangan pada makhluk dah tak ada lagi. Kosong. Apa hal tak ada. Selagi makhluk dalam kepala kita nampak orang, oh jauh lagi. Itu makna malam gelap lagi tu. Sama matahari gelap lagi. Fajar kazib pun belum terbit. Tu dia kata fajar sedih. Fajar kazib pun belum lagi. Memang gelap pekat lagi. Gelap apa dia panggil? Kauniyah, keadaan makhluk. Banyak lagi. Apa kena buang dan farriq qalbak minal aghyar wa la yamla'u bil ma'arif wal asrar. Kosongkan, buangkan daripada batin hati kamu yang lain daripada Tuhan. Oh Tuhan penuhkan dengan ma'rifat. Jalan yang terbesar ialah zikrullah, dan zikir jalan yang telah dicoba, dan itulah yang mujarrab, dan sampai para awliya dulu dengan zikrullah. Ini malah nak zikir. Ngaji balik Madinah, apa buat zikir ramai-ramai ke seorang-seorang kat rumah boleh ke? Dan tak juga. Padahal hadis sahih, lambat-lambat hadis saja. Ya, malaikat cahaya majlis zikir apa semua. Semua datang nasilah jamaah kan. Yazkurunallah, mereka berzikir menyebut Tuhan. Itu boleh tak faham. Ya. Payah layan buat ayat yang kuning pagi. Allah. Dia tak dapat. Dia bercakap macam orang dapat. Dia baru duduk makan martabat orang bawah lagi. Marifat dia marifat awam lagi. Ya, tengok makhluk nampak makhluk. Dia orang ni tengok makhluk nampak Tuhan. Tengok makhluk tapi nampak Tuhan. Tengok dengan mata luar tapi basirah dalam menghadap Tuhan. Itu maksudnya. Yang dia kata nampak Tuhan mata kepala pula kan. Ya, untuk kalam Sayyidina Abu Bakar, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablah. Aku tidak lihat sekadar makhluk melainkan hatiku dalam menghadap Tuhan dulu. Maka tak orang macam ni, dengan kita terkiar-kiar nampak orang, segan kat orang, malu kat orang semua, jauh dah lagi. Habis nak pergi komen orang tinggi-tinggi, orang yang sampai berjejak tangga makrifat yang khasah. Siapa kita tuan-tuan? Allah. Dan tiada dipandang yang melahirkan wahidul ahad. Ya Allah. Allahumma ja'alna lazat dan duduk haramnya Allah. Lapang betul dari. Sebab dia dah masuk dalam lain orang yang diberikan ketenangan jiwa. Ialah makrifat yang khasah. Syurga jannatul muajjalah. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Maka berjauh-jauhan antara dua matahari itu. Matahari siang itu jatuh dan hilang, dan demikian matahari makrifat tiada hilang dan tiada berpaling. Matahari siang hari dapat dengan dia dengan mata kepala, dan matahari makrifat didapat dengan mata hati.
Mana makrifat yang disumpulkan dengan matahari di kalam tasbih itu. Ya, tasbih balik. Mana disumpulkan dengan matahari. Mana datangnya matahari terang, datangnya makrifat dalam batin hati seorang, maka teranglah hati itu. Terang, mudah dia berjalan ke Tuhan, terang. Apa dah terang? Masalah gelap. Gelap maksiat, gelap lalai, macam-macam kegelapan. Dan ia menerangkan segala jisim dan ini menerangkan segala rahsia. Kalau matahari tadi dia pancarkan segala jisim, segala bentuk objek zat-zat makhluk ni semua nampak terang, kan? Maka matahari makrifat dalam bila terbuka hijab dan bukakan, maka segala menerangkan akan segala rahsia, terbuka berbagai-bagai tadi. Ini semua benda dah dapat, bukan cerita. Para ulama sufi bukan cerita dongeng. Benda mereka dah dapat. Sebab dia kata tarikuna bil azwaq la bil awraq. Jalan kami dengan azwaq, rasa yang Tuhan dah bagi, dah cempak. Bukan dengan lambaran kertas semua nak baca. Kita dibaca sebagai panduan kan. Kena baca sebab nak panduan. Jangan dipiziki yang ikut saya belajar tidak kan dia babak lah. Dia kena dua. Waktu Syekh di Kelantan tu sidang apa ni Tuan Guru Haji Abdul Rahman tu dia nak ijazahkan dengan murid dia apa pun kong-kong hikam sekali kata nikah dia faham boleh ijazah. Tak bagi senang-senang tu masing-masing berjalan lah ya. Tu masing-masing berjalan. No comment. Kita tak komen berjalan senang-senang. Kalau Syekh Abdul Qadir Jalani dia tangkap perempuan tu boleh talqin tu. Ya, itu cara dia tu masing-masing berjalan. Izin no comment. Ya, sebab kenderaan lain-lain. Tapi matlamat desa macam mazhab juga rata. Ya, Hanafi, Maliki mana-mana kita tak ada komen tu semua ahli mujtahid. Itu bagian zahir. Yang ni jalan mazhab kerohanian bagian dalam. Masing-masing ada pakar dan ahli dia. Kalau tak pakar jangan masuk campur, buat bising. Tak tahu buat jaga tak tahu apa cerita. Ni tak tahu buat tu nak komen orang. Ya, dia baca kita ikam betul tanda boleh. Kau ngaji tak ngaji? Kau faham sendiri syaitan. Ya. Allah. Lam yakun lahu syai' fa syaitan syai'. Siapa tak ada mursyid betul guru itu maka syaitan. Dia baca dia agak-agak orang macam ni. Rupanya orang maksud lain dia maksud lain. Ni banyak hari ni yang bersepah macam ni. Ya, jadi apa? Ustaz sampah banyak. Ingat dia pandai. Kalam-kalam awliya apa senang nak faham tuan. Ya serah pada ahli dah. Ini pakai baca ingat semua kita tahu ni masalah. Habis. Dan hasilnya bahawasanya orang yang salik itu apabila mengambil pada perjalanan kepada Tuhannya dan bersungguh-sungguh ia pada perjalanannya dan beradab serta syekhnya pada zahir dan batinnya, diputuskan segala awalim hingga hampir jangan sampai kepada maksudnya tentang alim awalim segala alam. Alam tu alam macam-macam. Ya, dibuka satu lapis Tuhan buka daripada segala awalim itu. Dan pertama yang diputuskan ialah alam mulk. Ini alam mulk ini alam kita. Ya, dan dia adalah barang yang didapat akan dia dengan mata kepala, dipanggil alamul mulki. Alamul awalim jemaah. Daripada segala ajsam dan lainnya, maka dinamakan ya alamun nafs. Kemudian maka alamin malakut. Ya, ialah barang yang didapat akan dia dengan mata hati. Itu dipanggil alamin malakut. Dan dinamakan dia alamul qalb. Ini istilah dia orang. Sebab istilah dia kita kena faham. Jangan kita terkejar tak tahu istilah kacau. Ya, kita tanya dia. Fiqh dia ada mustalah dia. Hadis ada mustalah hadis. Ya. Tasawuf dia ada mustalah dia. Kemudian daripada alamil jabarut, ia telah dinamakan alamul arwah, itu istilah dia orang. Kemudian maka alamil lahud dinamakan alam sir dan padanya hilang nama dan segala musamma. Termasuk dalam alam ini semua tak nampak zat, dia nampak kebesaran tu Tuhan saja. Itu kupasan dia, panjang lagi kita. Ni kan dia tengok ni apa malakut jauh. Ini apa ni? Ni tak ada hadis gitu. Oh bahaya. Aduh, parah. Dia tak ngaku, dia tak faham. Dia tak ngaku, tak faham. Dia kata tak ada, dia tak faham, dia kata tak ada. Dia apa? Macam pandai now. Ya. Dan tiada dilihat di sana itu melainkan Tuhan yang wahidul ahad. Ya, dan inilah sehingga fana, mana melenyapkan segala awalim tadi. Daripada pandangan dalam, ya, hati dia itu. Dan daripadanya lah kembali orang yang arif itu kepada baqa,
Dan jadilah ia mursyid. Dia mursyid. Dia pimpin orang. Ini mursyid yang khas. Yang mursyid am ni banyak kan? Ini mursyid khas yang boleh membawa manusia sampai kepada alam makrifat, kepada Tuhan. Sebab dia dah lalu semua satu peringkat. Ya. Kalau bahan nur, nur Muhammadi mana, nur ilahi macam mana? Ya, nur ilahi. Di dalam suluk dan zikir ada nur kan? Ya, nur bila launin, ya, tidak ada launin, tak ada. Macam mana keadaan? Semua kena ada. Bukan nur tu Tuhan. Nur ilahi bukan makna nur tu cahaya tu Tuhan kan. Itu istilah dia orang. Itu semua benda kena ada. Kena ada murabbi lah yang boleh faham. Ini tak faham, tak orang. Habislah tu ya. Baru dia boleh jadi mursyid, baru dia boleh pimpin orang. Ya, sebab dia dah mengalami dan melalui semua peringkat tadi dengan maknanya tahqiq semua. Kemudian guru ni ada muhaqqiq kan. Kena ada orang tahqiq kan. Mursyid yang pula mentahqiq kan dia, bukan pakai sedap-sedap. Ini mursyid tak tahqiq, dia tahqiq sendiri. Itu kan tahqiq, itu tahqiq kan dia. Yang tahqiq orang lagi. Kacau betul. Yang ini menunjukkan muridin. Orang muridin mana orang yang berkendak berjalan sampai ke hadrat makrifat sebenar kepada Tuhan. Ya, dan tempat ikutan seperti kata asyair wal takhlaq na'lain halqal muhaqqiq an kaunaini bis masra. Ya, ini akan datang kan. Dia suruh kita orang cabutkan 2 sepatu kamu. Selipal. Kita nak pergi ke istana kena pakai kasut, tapi nak masuk istana kena buka kasut. Apa makna dia? Ini makna tuan. Kita nak berjalan ke Tuhan kena ada ilmu dan amal. Tapi nak masuk lain makrifat kena buang ilmu dan amal. Apa maksud buang sini? Dia tak faham maksud apa lah. Buang sini maksudnya jangan tilik pada ilmu dan amal kita. Lenyapkan memandang semua kurnia dari Allah. Itu maksud dia. Dia silap faham, dia kata kita nak masuk ini ilmu tak nak pakai. Sebab tu kita dah main ilmu laduni, kita tak pakai. Ini ada tempat saya mengajar, saya berhenti kacau. Karut kata, konon nak tiru kalam tasawuf, bukan tak faham tasawuf. Ini pun penyakit juga. Jadi tasawuf ni. Gulungan mutasawwifah. Ada kata tu ustaz tu baca ada kitab, kita semua tak ada kitab sebab kita dah buang semua. Ulama punya kalam dia tak faham. Ulama kata buang tu maksud dia bukan tinggalkan, makna jangan pandang tu maksud dia. Jangan iktimad, jangan bersandar. Ada masalah nak faham kalam dia orang. Macam nama kitab setengah daripada nama kitab Syekh Ibn Athaillah, Tanwirul Qulub bi isqati tadbirul uyub. Tanwirul Qulub memancarnya cahaya hati seorang tadi bi isqati tadbirul uyub. Dengan isqat menggugurkan tadbir yang uyub. Takbir yang keji. Kalau zahir ni bercanggah dengan hadis. Sebab hadis Nabi kata at-tadbir nisful ma'isyah. Pentadbiran, perancangan setengah daripada kehidupan. Ulama sufi suruh buang tadbir. Ni apa ni? Ini tak betul kitab. Ni bercanggah. Lalu dia bedal. Bila tanya ulama sufi aku kan masuk begitu. Maknanya meninggalkan tadbir, mana meninggalkan bersandar pada tadbir, istinad. Bersandar pada tadbir tu. Tadbir buatlah. Sandar tu jangan. Itu maksud dia. Bila bersandar pada tadbir, hati kita dah lari kepada makhluk. Tak menghadap pada Tuhan. Pada Al-Quran tu, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila berazam usaha kemudian serah ke Tuhan. Maksud dia penyandaran. Sebab tu dalam awal lagi kita tengok dalam hikam Athaiyah dia kata apa? Bahas masalah i'timad. Min alamatil i'timad 'alal amal nuqsan raja' inda wujudiz zalal. Dia bahas masalah i'timad. Kita kena faham dia punya kendak-kendak dan maksud daripada kalam-kalam tadi. Berilmu dia kenal tak? Berguru sampai guru. Lepas tu kita mengaji fiqh, kita habis dia, gua akan ijazahkan, aku ijazahkan, ajar sejuta. Ya aku ijazahkan akan dikau sebagaimana dalam ijazahkan akan oleh syekh guru sampai ke atas. Jadi bukan ambil kitab dalam library baca sendiri. Lepas tu faham ni. Oh, alim besar ni. Sekadar rojokkan tak apa. Tapi mesti ada yang kita talaki daripada guru pada guru supaya dapat maksud sebenar pengarang. Itu tujuan dia. Ya. Dan wal takhlaq na'laini haqiqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Allahumma firni hadam. Wa inna khairat kulli bi yadi wa anta min al-awwal. Wasbir bina ya Allah masalika al-jazaa.